Manfaatkan sains, teknologi dan inovasi tangani konflik dunia. Elak protes jalanan rusuhan demi keharmonian negara. Juga Johor sediakan pelan rejuvenasi luar bandar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhatul Asyati Osman. Ini N5 edisi Isnin 15 Ogos 2016. Dan seperti biasa, kita akan berlintas langsung ke Sabah bersama Adrian Soidi, juga Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Turut bersiaran hari ini langsung dari Johor Bahru bersama Muhammad Afiq Anwar, juga dari Negeri Sembilan bersama Muhammad Sofian Mansur. Semuanya seketika nanti teruskan bersama N5. Kemampuan sains, teknologi dan inovasi perlu dimanfaatkan bagi menangani masalah kemiskinan dan ketidaksamarataan antara masyarakat. Ini kerana kedua-dua masalah itu boleh menyebabkan konflik dan keganasan dunia. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah teknologi sedia ada dan baharu boleh menghentikan kemusnahan alam sekitar, mengurangkan atau menghapuskan penyakit serta menyumbang kepada peningkatan tahap pembangunan manusia. Bagaimanapun pencapaian tersebut hanya boleh dilakukan melalui kerjasama semua pihak. The scientists themselves who push the frontiers of their disciplines in the most productive directions. The industrial developers of digital, robotic, and biochemical and other products of innovation who bear a major responsibility for directing and controlling these applications, and the users of science and technology who must also be closely involved in the process of developing and regulating these products. Baginda merasmikan persidangan antarabangsa sains yang bertemakan utamakan keamanan, kurangkan peperangan untuk keamanan di Kuala Lumpur. Persidangan 2 hari yang menghimpunkan pakar-pakar sains dan teknologi antarabangsa bertujuan mengenengahkan peranan sains dan teknologi bagi menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kemodenan. Turut hadir Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Madius Tangau dan Presiden Akademi Sains Malaysia Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali. Segala bentuk protes jalanan, rusuhan dan tunjuk perasaan perlu dijauhi demi memastikan kelangsungan keharmonian dan keamanan negara. Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Salihuddin Imni Almarhum Sultan Badli Shah bertitah sebagai sebuah negara yang dibina berdasarkan perlembagaan yang menyeluruh, sistem pemerintahan yang ada harus dihormati demi kelangsungan dan kestabilan serta kemakmuran. Baginda juga mengingatkan semua pihak supaya tidak terlalu mengikut kata hati kerana ia hanya akan merugikan diri dan negara. Jauhilah segala bentuk protes jalanan, rusuhan dan tunjukkan perasaan kerana ianya bukan sahaja memenatkan malah merugikan kita semua. Adalah lebih baik kita menumpukan sepenuh masa untuk berdamai dan bermuafakat. Tidak ada satu keuntungan pun sekiranya kita memilih jalan yang tidak direstui oleh perlembagaan negara. Bertitah merasmikan persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah ke-13 di Alustar, Tan Sri Tunku Salihuddin turut mengajak seluruh pemimpin dan rakyat supaya tidak lupa dengan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah pembinaan Malaysia. Baginda turut meminta kerajaan melindungi rakyat daripada sebarang bentuk keganasan melalui penguatkuasaan undang-undang. Ini memandangkan kumpulan militan Daesh dilihat tidak berhenti daripada melakukan propaganda dan mengembangkan ideologi sesat mereka. Lebih membimbangkan
Sudah ada rakyat Malaysia yang terpengaruh dengan kumpulan militan ini mensasarkan orang-orang kenamaan kem, askar dan balai polis untuk mendapat senjata atau wang yang membiayai perjuangan songsang mereka. Ternyata kumpulan militan Daesh ini tidak akan berhenti daripada melakukan propaganda dan mengembangkan ideologi sesat mereka. Johor sedang menyediakan satu pelan rejuvenasi luar bandar dalam mewujudkan kestabilan antara kawasan bandar dan luar bandar. Ia dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata pelan tersebut selaras dengan prinsip kerajaan negeri untuk kepentingan penglibatan kawasan luar bandar secara keseluruhan dalam proses pembangunan negeri. Ia sekaligus membantu mencari kekuatan baharu dan kestabilan berterusan bagi kawasan luar bandar. Kita sedia maklum akan peluang dan potensi kawasan luar bandar. Dan kita berharap untuk mencari kekuatan baru dan kestabilan berterusan bagi kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan antarabangsa penyelidikan luar bandar dan kumpulan perancangan kali ke-7 RRPG di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor Bahru. Hadir sama Ahli Parlimen Johor Bahru Tan Sri Shahir Samad. Seramai 140 perwakilan dari beberapa buah negara menyertai persidangan 3 hari itu bertemakan Advancing Inclusive Rural Development in a Challenging Environment. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sedang membuat persiapan untuk memperkenalkan sistem sewa beli tanpa bayaran deposit untuk projek perumahan rakyat PPR pada tahun ini. Bagaimanapun, hanya golongan yang benar-benar layak sahaja diberi keutamaan. Jelas Datuk Bandarnya, Datuk Seri Muhammad Amin Nordin, harga rumah dan kadar sewa pula adalah berbeza mengikut jumlah bilik dan keluasan. Kita minta penduduk tu kena faham, dia bukanlah sewa yang 124 tu dia ambil kira sebagai bayaran sewa beli tu. Dia ada faktor-faktor lain. 1 to 4 tu ada plus dia. Cuma yang untung dia tak payah pergi ke bank. Dia tak perlu minta bank nak sign agreement, semua tak payah. Dia hanya yang penting dia disiplin membayar. Tambah beliau, disiplin dan komitmen menjelaskan bayaran sewa bulanan secara berterusan amat penting. Ini memandangkan bayaran sewa bagi rumah PPR telah tertunggak hampir 40 juta ringgit. Datuk Seri Muhammad Amin ditemui selepas merasmikan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat DBKL di Ibu Negara hari ini. Di Belaga, Sarawak, sebuah bangunan asrama pelajar lelaki Sekolah Kebangsaan Long Busang musnah dalam kebakaran pada pukul 3.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah Belaga DSP Mili Tingo memaklumkan kejadian tersebut dalam satu kenyataan media berkata asrama yang baharu siap setahun yang lalu itu menempatkan 30 murid lelaki. Bagaimanapun tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. SK Long Busang merupakan sekolah paling hulu di jajaran Sungai Batang Rajang. Untuk sampai ke sekolah tersebut perlu melalui empangan hidroelektrik bakun dengan menaiki bot laju yang memakan masa 9 jam perjalanan. Mujur saya terjaga dan sempat bangun menyelamatkan diri. Demikian detik cemas yang dilalui seorang pengusaha cendawan apabila premis cendawan dan juga rumah yang terletak bersebelahan hangus terbakar pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 7.42 pagi itu, mangsa Nordin Mat Isa sedang tidur di dalam biliknya manakala isterinya keluar menghantar anak ke sekolah. Saya dah tidur dalam bilik, tiba-tiba asap terlampau banyak sangat terjaga. Habis saya tengok api main dari belakang dapur. Saya api ada belas dapur masuk beli ayak nak buka pait. Tiba-tiba dah ayak apa tak ada, saya lari keluar minta tolong depa
Orang awam ni telefon bomba tak, habis dia nak masuk balik ke rumah, tak boleh masuk dah, api terlalu kuat lah. Tak ada nak selamat apa-apa lah. Api yang marak begitu cepat memusnahkan seluruh bahagian rumah dan premis cendawan yang beliau usahakan sejak 2 tahun lalu. Kebakaran itu juga turut memusnahkan sebuah kereta dan lori yang berada di dalam tempat meletak kenderaan. Kerja-kerja pemadaman mendapat kesukaran berikutan terdapat sebuah lori yang berisi tong gas yang terletak di bahagian hadapan rumah. Bomba berjaya mengawal daripada tong terbabit terbakar dan meletup. Api dapat dikawal 35 minit kemudian dengan kekuatan 20 anggota dan 3 jentera dari Balai Sungai Petani dan Tikam Batu serta dibantu bomba sukarela. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan nilai kerugian dan kemusnahan kini masih dalam siasatan. Sindiket curi dan jual kereta mewah yang bergiat aktif sejak awal tahun ini berjaya dilumpuhkan hasil beberapa serbuan yang dijalankan di Pulau Pinang dan Pahang. 4 lelaki turut ditahan manakala 45 buah kenderaan bernilai jutaan ringgit dirampas. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Ghaffar Rajab berkata, serbuan dilakukan ekoran beberapa kes kecurian kereta mewah yang berlaku di negeri ini. Dalam serbuan ke sebuah bengkel di Bukit Tengah dan Bukit Mertajam oleh satu pasukan khas 28 Julai lalu, pihaknya berjaya menahan 3 lelaki. 3 lelaki yang dipercayai anggota sindiket menjadikan bengkel berkenaan sebagai tempat menukar nombor chassis dan pendaftaran kenderaan yang dicuri sebelum dijual. Modus operandi kes ini banyakkan dia orang ni suspek akan pecah pintu pagar automatik dan masuk ke dalam kawasan rumah dan curi motorkar tersebut, pengadu. Ini banyakkan dia punya MO dan semuanya ni kita akan siasat di bawah Seksyen 379A. Bercakap dalam sidang media di IPK Pulau Pinang, beliau menambah susulan serbuan itu, polis menyerbu sebuah premis di Kuantan 2 hari kemudian sebelum menahan dan merampas 3 buah kereta jenis Toyota Velfire yang dipercayai untuk dijual kepada pembeli di kawasan berkenaan. Sindiket itu dipercayai mempunyai rangkaian di seluruh negara dan kegiatan curi kereta dilakukan di beberapa buah negeri. Baik, 5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Terus saja langsung bersama Damia Cassandra Manja di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seramai 65 individu ditahan di seluruh Sarawak kerana terlibat dalam aktiviti perjudian loteri, sabung ayam dan judi dalam talian. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Dev Kumar, penahanan hasil daripada serbuan yang dijalankan di 32 lokasi di seluruh negeri sejak 8 Ogos lepas sehingga semalam. Kesemua suspek yang ditahan berumur antara 17 hingga 65 tahun. Turut ditahan 2 warga negara asing yang identiti kenegaraannya enggan didedahkan. Beliau turut mendedahkan ini merupakan jumlah tangkapan paling besar setakat Ogos tahun ini yang dijalankan di 14 buah daerah seluruh Sarawak. SAC Dev Kumar yang dihubungi pemberita RTM juga memaklumkan sejumlah RM7,355 hasil wang pertaruhan telah dirampas dalam operasi tersebut. Kesemua suspek terbabit akan disiasat di bawah Seksyen 4A Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Di Belaga, sebuah bangunan asrama pelajar lelaki bagi Sekolah Kebangsaan Long Busang musnah dijilat api dalam kejadian kebakaran pada 3.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah Belaga DSP Mile Tinggu memaklumkan kejadian tersebut dalam satu kenyataan media pagi tadi. Menurut DSP Mile, asrama yang baru siap setahun yang lalu menempatkan 30 murid lelaki sekolah tersebut. Bagaimanapun tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. SK Long Busang merupakan sekolah paling hulu di jajaran Sungai Batang Rajang. Untuk sampai ke sekolah tersebut perlu melalui empangan hidroelektrik bakun dengan menaiki bot laju yang memakan masa 9 jam perjalanan. Manakala di Lawas, bangunan lama Sekolah Kebangsaan Sundar musnah dalam kebakaran pada awal pagi tadi.
Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lawas Penolong Penguasa Bomba Zaki Husin, bangunan yang tidak digunakan lagi itu terbakar pada pukul 6.46 pagi. Seramai 6 orang anggota yang diketuai Penguasa Bomba Kanan 2 Masli Dolah terlibat dalam operasi memadam kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Jawatan Kuasa Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum dan ahli-ahlinya digesa bersama-sama menyokong kepimpinan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adlan Satim dalam membangunkan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas menekankan tampuk kepimpinan diterajui Tan Sri Adnan amat dekat di hati rakyat berikutan beliau memperjuangkan hak rakyat. Antaranya mentransformasi kawasan pedalaman dan luar bandar, memperjuangkan hak-hak Sarawak dalam proses penurunan kuasa selain peluang pekerjaan di syarikat minyak dan gas serta kenaikan royalti minyak dan gas daripada Petronas. Jelas beliau perjuangan atas mandat rakyat itu juga bagi memenuhi manifesto dan kemenangan besar Barisan Nasional pada pilihan raya umum DUN Sarawak yang lepas. Beliau berucap merasmikan Majlis Penghargaan Forum dan pelantikan ESCO bagi tahun 2016 hingga 2017 di Miri malam tadi. Datuk Ahmad Douglas Ugah turut mengumumkan geran kerjaan sebanyak RM50,000 kepada jawatan kuasa forum. Turut hadir Presiden Forum yang baharu merangkap Presiden Miri Antonio Katigalis, mantan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Hussein Murang, mantan Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu, Menteri Kemudahan Awam Datuk Dr. Stephen Rudi Utom, Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin, Adun Telang Usan Dennis Ngau, Adun Piasau Datuk Sebastian Ting dan Datuk Bandar Miri Adam Yee. Kunjungan penduduk dari negara Brunei Darussalam termasuk dari Sabah dan Labuan untuk membeli belah di Limbang antara penyumbang kepada kepesatan ekonomi masyarakat di daerah Limbang. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sehubungan itu peniaga setempat harus bijak mengambil peluang dengan mempelbagaikan perniagaan bagi menjana pendapatan. Jelasnya dengan adanya peningkatan jaringan perhubungan seperti projek pembinaan Jabatan Kedua Sungai Limbang, pelaksanaan projek Mega Lebuh Raya Pen Borneo dan pembinaan pos imigresen Pendam Lumapas, diharap akan merancangkan lagi kedatangan pengunjung dari luar seterusnya memacu ekonomi di daerah itu. Malah beliau berharap pembinaan Bandar Baru Limbang yang akan menempatkan kompleks Jabatan Negeri dan Persekutuan, poliklinik, mahkamah perumahan, terminal bas dan sebagainya nanti akan turut menyumbang kepada kepesatan sosio-ekonomi masyarakat setempat. Dalam pada itu, penganjuran pelbagai acara tahunan seperti Pesta Badudun, Pesta Babulang, Pesta Medamit, Makan Tahun dan sebagainya menjadi tarikan utama kedatangan pengunjung sekaligus menyumbang kepada sektor pelancongan. Beliau memberitahu demikian pada malam kebudayaan Majlis Makan Tahun Perdana Anjuran Persatuan Kedaian Limbang dengan kerjasama pejabat residen bahagian Limbang di Kampung Batu Bakarang, Limbang. Dalam majlis itu turut diadakan persembahan kebudayaan masyarakat Kedayan, pertandingan Ratu Cantik dan Bermukun serta penyampaian sumbangan kepada Ketua Kampung Kedayan yang akan menunaikan haji. Turut hadir Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Datuk Isli. Institut Kimia Malaysia IKM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Sarawak menganjurkan bengkel Young Ambassador for Chemistry YAC di Sekolah Menengah Sains Kuching selama 2 hari bermula hari ini. Bengkel tersebut diadakan bersempena penganjuran persidangan antarabangsa mengenai pendidikan kimia ICCE 2016 oleh Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen dan Gunaan IUPSC selain Simposium Antarabangsa Kimia Tulen dan Gunaan ISPSC 2016 bersempena ulang tahun ke-30 IKM Sarawak. Bengkel diadakan bertujuan untuk melatih guru-guru dalam penyampaian maklumat berkaitan manfaat kimia kepada para pelajar. Ia melibatkan 40 guru mata pelajaran sains dan Inggeris dari kawasan Kuching, Padawan, Baut dan Samarahan serta dikendalikan oleh penceramah luar negara seperti Belanda dan Taiwan. Majlis perasmiannya disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman di SM Sains Kuching. Turut hadir Presiden IKM Datuk Dr. Ong Eng Long dan Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak Abang Mat Ali Abang Mas Agus. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan.
Baik Damian, terima kasih untuk lintas langsung dari Sarawak sebentar tadi, dan untuk laporan seterusnya dari Sabah, kita akan bersiaran bersama Adrian Soidi. Silakan. Terima kasih Farhatul. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Satu Malaysia SKR-1M yang merupakan sistem kabel fiber optik dasar laut sepanjang 3,800 km menghubungkan semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak berupaya menyediakan perkhidmatan jalur lebar berkapasiti 4 terabyte per saat di negara ini. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT kepada rakyat sekaligus menikmati pakej perkhidmatan internet lebih baik yang ditawarkan syarikat telekomunikasi. Sekarang ni kalau dengan 600 atau 700 gigs, players tak boleh ramai yang nak masuk kerana kapasiti tak cukup. Kerana ini dah lama. This has been there for the last 25 years. So every 25 years we have to enhance and upgrade the core. So sekarang ni with the new facilities by year 2017 enough. So maknanya ramai yang boleh participate. So maknanya more player can offer better service with a good package. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pendaratan Kabel Dasar Laut SKR-1M di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Komunikasi dan Ekosistem Digital MCMC, Datuk Muhammad Ali Hanafia memberitahu, projek SKR-1M bertujuan menggantikan sistem kabel dasar laut sedia ada yang mempunyai kapasiti terhad dan hampir tamat tempoh. So kabel yang baru ini, dia beginning from 4 terabit per second, tapi dia punya maximum capacity can go up to 12 terabit per second. Projek SKR-1M bernilai 619 juta ringgit ini merupakan projek kerjasama di antara kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Telekom Malaysia Berhad. Projek berkenaan yang mula dilaksanakan pada tahun 2015 dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan Jun 2017. Satu pasukan petugas khas akan ditubuhkan bagi memantau dan menyelesaikan masalah bekalan air bersih yang sering berlaku dalam daerah Beaufort, termasuklah di kawasan Kuala Penyu. Penubuhan pasukan petugas khas tersebut sudah dibincangkan dengan Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Hajah Azizah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun berharap penubuhan pasukan itu yang merupakan pertama seumpamanya dapat menangani masalah air sekaligus membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar. Maka kita haraplah dengan secepat mungkinnya masalah-masalah yang masih lagi menghantui rakyat kita berkaitan dengan air ini akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan secepat mungkin. Datuk Azizah menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri program Jelajah Kasih Ahli Parlimen Beaufort di Kampung Palu-Palu, Kuala Penyu. Semua usul yang dikemukakan UMNO bahagian serta 3 sayap parti sepanjang mesyuarat perwakilan akan dibawa ke peringkat Majlis Tertinggi MT untuk diperhalusi dan dipertimbangkan sebelum pelaksanaan. Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa menyatakan MT UMNO giat mengumpul semua usul berkenaan. Langkah itu sejajar kehendak Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang mahu suara rakyat dan ahli UMNO di peringkat akar umbi diberi perhatian. Datuk Seri Najib sangat-sangat mengutamakan kepada kita mendengar keluh kesah daripada bawah dan menyediakan solution, menyediakan jalan-jalan penyelesaian. Kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib ingin melaksanakan satu bentuk pentadbiran yang responsif dan sensitif kepada apa yang rakyat inginkan.
Tan Sri Anwar berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan Sayap Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Tenom di Dewan Sri Parlimaan Tanom di Tenom. Antara usul yang dikemukakan ialah menaikkan had umur pemuda dan puteri daripada 35 kepada 40 tahun yang turut diusulkan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Tenom. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar yang juga pengerusi MARA menyatakan cadangan untuk mewujudkan sebuah Kolej Majlis Amanah Rakyat Malaysia MARA di kawasan pedalaman akan dikemukakan kepada kementerian berkaitan. Pewujudan Kolej MARA tersebut merupakan satu keperluan bagi memperkasa bidang pendidikan selaras usaha kerajaan melahirkan modal instan berkemahiran tinggi. Pemimpin dan ahli UMNO di peringkat akar umbi diminta berhati-hati dan tidak mengambil mudah pewujudan parti baharu yang diketuai bekas ahli UMNO. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata, semua ahli parti bersatu padu dan bersama-sama menolak parti serpihan tersebut. Datuk Abdul Rahman yakin UMNO yang mempunyai sejarah dan rekod cemerlang dalam membangunkan Sabah dan negara akan mampu menangani pelbagai cabaran termasuk pewujudan parti baharu yang bertujuan mengganggu gugat dan menjatuhkan kepimpinan negara. Kita adalah sebuah parti yang matang, kita mempunyai kepimpinan yang matang, yang sudah lama berkhidmat dan mempunyai pengalaman yang luas, baik di peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan juga di peringkat bahagian dan cawangan. UMNO bukan dilahirkan semalam. Dia bukan sebuah parti yang hanya seperti cendawan. Datuk Abdul Rahman yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan penangguhan mesyuarat perwakilan pergerakan wanita, pemuda dan puteri UMNO bahagian Sandakan di Sandakan. Dalam mesyuarat ini, 3 sayap UMNO mengemukakan 4 usul antaranya menyokong kepimpinan Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah, penambahan projek perumahan rakyat PPR yang disewa, gaji minimum dikaji semula bagi mengelak pengangguran dan minta calon pilihan raya umum akan datang. Paparan itu mengakhiri bahan berita N5 dari Sabah. Kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, lintas langsung akan diteruskan dengan paparan berita dari selatan tanah air yang mengetengahkan penyertaan pelajar kota tinggi dalam program Aspirasi Merdeka RTM 2016. Selain lempeng yang menjadi makanan satu Malaysia serta cadangan pembinaan terminal teksi air di Kongkong Pasir Gudang yang mendapat sambutan penduduk setempat. Untuk laporannya bersama Muhammad Afiq Anwar di studio berita RTM Johor Bahru. Silakan. Terima kasih Fahatul di Angkasa Puri. Johor menjadi lokasi pertama program Aspirasi Merdeka anjuran RTM setelah 3 tahun penganjurannya. Bertemakan Sehati Sejiwa, Muzium Kota Johor Lama Kota Tinggi menjadi pilihan Aspirasi Merdeka tahun ini kerana nilai sejarah yang tinggi termasuklah sejarah Kesultanan Melayu Johor. Menurut penerbit penjelas program Nur Fairusin, program yang pertama kali diadakan di Johor ini diharap dapat memupuk nilai patriotisme dan menyemarak semangat Hari Kebangsaan, khususnya dalam kalangan pelajar. Johor merupakan lokasi yang pertamalah sebenarnya kita sebagai penganjur. Walaupun ianya dah diadakan untuk kali yang ketiga, bagi Johor ini adalah yang pertama. Kami mengharapkan permulaan yang baik untuk program Aspirasi Merdeka ini dan mudah. Pelbagai acara disusun termasuk permainan tradisi, berkisah sejarah, jejak merdeka, susun atur merdeka dan pentas merdeka. Ia melibatkan para pelajar bersama ikon-ikon stesen radio RTM Ibu Pejabat termasuk Nasional FM, Mina FM, Try FM, IFM, KLFM serta Johor FM. Seronok, banyak aktiviti yang menarik lah sebab ni kan tempat bersejarah kan, so kita boleh kenal tempat bersejarah ni. Sini kita dapat jumpa kenalan-kenalan baru. Di sekolah lain kita dapat mengeratkan lagi lah silaturahim antara mereka walaupun kita tak kenal kan. Selain tu kita juga dapat tahu lah sejarah kat sini. Walaupun kita dari Johor tu kita tahu kan. So kita sini kita dapat tahu pengalaman baru, ilmu baru. Aspirasi Merdeka sebagai usaha RTM menyuntik semangat patriotik dalam kalangan pelajar sekolah menengah sekaligus memberi kefahaman kepada para pelajar tentang sejarah pejuang-pejuang terdahulu. Sebab itu usaha daripada RTM ini amat baik dan perlu kita pertingkatkan lagi.
Dan kita lihat muzium satu tempat di mana anak-anak kita perlu wajibkan mereka datang. Sebab inilah tempat mereka memahami asal-usul mereka. Selain Johor, Aspirasi Merdeka RTM 2016 akan ke 3 lokasi berbeza iaitu Kedah, Terengganu dan Negeri Sembilan. Negara kita kaya dengan pelbagai jenis makanan dan makananlah juga menjadi lambang perpaduan kaum. Tidak seperti dulu, sesuatu makanan itu hanya menjadi hidangan satu-satu kaum. Kini ia tidak begitu lagi. Antaranya lempeng, makanan sarapan pagi orang Melayu, kini sudah menjadi hidangan masyarakat semua kaum. Lempeng mungkin sinonim dengan masyarakat Melayu dan penduduk di kampung. Namun kini ia tidak asing lagi bagi penduduk bandar. Mereka yang berada di sekitar Johor Jaya sudah arif dengan sebuah gerai yang menjual makanan tersebut yang kini turut digemari pelbagai mereka yang bukan Melayu. Menurut pemilik gerai ini, Surhani Muhammad Saleh, sejak memulakan perniagaannya pada 2014, beliau tidak menyangka gerai lempengnya mendapat sambutan pelanggan pelbagai kaum. Kita tengok persekitaran sini kan, apa yang kita dekat sini tak ada. Macam kat sini kan customer banyak umur macam 30 tahun ke atas semua kan. Diorang nak cari yang macam lama-lama punya makan kan. Tu yang kita orang buat lempeng. Dan kita akan teruskan lintas langsung. Usaha pelbagai pihak memerangi jenayah judi cyber menjadi paparan berita dari Negeri Sembilan. Untuk itu kita akan lintas langsung bersama-sama Muhammad Sofian Mansur di studio berita RTM di Seremban. Silakan Sofian. Terima kasih rakan penyampai Farhatul di Angkasa Puri. Dibebani hutang, hidup tidak tenang, banyak masa terbuang serta mengabaikan keluarga adalah antara kesan negatif gejala judi. Justru Kerajaan Negeri Sembilan melalui Jawatan Kuasa Penguatkuasaan Judi Haram akan menjalankan serbuan dan pemantauan bagi memastikan premis judi haram tidak kembali beroperasi. Laporannya bersama Farhana Nabila Zakaria. Kerajaan negeri terus komited memantau premis yang menjalankan judi siber bagi mengekalkan sasaran judi siber SIFA. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan, kerajaan negeri serius dalam memerangi judi siber kerana ia banyak menimbulkan masalah dan gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Ya, jika didapati premis tersebut dijadikan sebagai tempat perjudian cyber ini, makanya kita telah arahkan semua PBT supaya no more permit be given to them. Even they want to open a coffee shop, so no more. They cannot open anything. Tidak boleh beroperasi selama 3 tahun. Okay? Itu satu. Nombor 2, kita dah minta supaya Ketua Polis Negeri Sembilan sendiri mempengurusikannya. Ya? Jawatan kuasa apa tu? Enforcement. Setiap arahan dan tindakan yang dilaksanakan sebelum ini sering dipandang remeh oleh pemilik premis terbabit meskipun pihak berkuasa telah melakukan pelbagai serbuan, tangkapan dan rampasan. Masalah judi siber turut mendapat perhatian dalam sidang kedua penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-13 baru-baru ini. Menteri Besar yang juga adun rantau ketika menjawab soalan tambahan adun cenah, Anthony Look Siu Fuk berkata, operasi secara berterusan dan berskala besar akan tetap dilaksanakan walaupun kegiatan itu telah hampir dibanteras sepenuhnya. Kerajaan negeri telah minta supaya semua PBT-BT tidak lagi memperbaharui lesen pusat hiburan keluarga dan tidak ada lesen baru yang boleh dikeluarkan. Kita tidak akan putus asa. Kita akan terus buat serbuan dan kita akan buat macam-macam cara. Ya, betul-betul supaya kegiatan judi cyber ini akan terus kita perangi dan akan kita terus benteras. Farhana Nabila turut mendapatkan statistik mengenai judi siber di Negeri Sembilan daripada Ketua Polis Negeri, Datuk Jaafar Muhammad Yusof. Datuk Jaafar mengesahkan Negeri Sembilan bebas daripada sebarang aktiviti judi siber setakat ini. Hasil pemeriksaan yang dijalankan pada 26 Julai lalu, pihaknya mendapati tiada sebarang aktiviti judi siber dikesan. Menurut Datuk Jaafar, pihaknya melakukan 71 serbuan pada 19 Julai lalu di premis yang menjalankan kegiatan perjudian siber dengan tertangkapnya 16 pelanggan dan merampas 44 unit peralatan judi siber. Dilihat begitu seriusnya perkara ini
Dan ini adalah selari dengan arahan daripada Ketua Polis Negara. Ketua Polis Daerah dan OCS ataupun Ketua Polis Balai dipertanggungjawabkan ke atas daerah. Jika terdapat kegiatan perjudian masih ada lagi di daerah, mereka-mereka ini akan diambil tindakan. Ini adalah selaras dengan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara. So, pihak kerajaan negeri memang memandang serius perkara ini. Pihak PDRM dan juga kerajaan negeri akan melaksanakan operasi-operasi bersepadu dan menentukan tiada lagi kegiatan-kegiatan perjudian cyber berada di Negeri Sembilan ini. Dalam pada itu, orang awam turut menyambut baik usaha kerajaan negeri memerangi judi siber. Saya rasa baguslah, saya rasa lebih aman duduk kat sini dan tahniahlah kepada pasukan polis dan pihak berkuasa yang bertungku lumus memastikan kegiatan haram ini dibanteras. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Sembilan dan polis lah kerana bertegas memerangi judi cyber ni dan diharapkan supaya statistik seperti ini akan kekal lah sehingga akhirnya. Tahniah kepada Polis Raja Malaysia Kerajaan Negeri, dan Kerajaan Negeri Sembilan dalam membanteras judi haram inilah. Jika tak dibanteras, kemungkinan lebih banyak lagi masalah sosial dan perkara yang tak tentu hala akan berlaku. Kita tanya kepada Polis Raja Malaysia dan Kerajaan Negeri Sembilan kerana membanteras judi ini dan masalah sosial tidak berluasa. Jadi masyarakat akan lebih hidup berharmoni. Aktiviti judi siber dalam kalangan masyarakat boleh mengundang kepada masalah jenayah lain, terutama golongan muda yang dilihat semakin terjebak. Laporan Farhana Nabilah Zakaria untuk RTM. Orang ramai juga diharap terus bekerjasama bersama pihak polis dalam mengekalkan rekod bersih ini dengan memberi maklumat jika terkesan premis yang masih berdegil dalam menjalankan kegiatan judi siber. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Baik, bagi menyemarakkan sambutan bulan kemerdekaan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengedarkan 50,000 jalur gemilang pelbagai saiz di Jabatan Dalaman DBKL serta semua kerajaan di sekitar Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Sebanyak 30,000 bendera lagi akan diedarkan beberapa pejabat agensi kerajaan di sekitar ibu negara. Datuk Bandar Datuk Seri Muhammad Amin Nordin berkata premis swasta disaran berganding bahu dalam usaha menceriakan suasana sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. DBKL juga mengambil inisiatif memasang jalur gemilang di sekitar jalan raya, rumah-rumah pangsa, projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam DBKL. DBKL juga memaklumkan kepada semua pemilik bangunan di sekitar Kuala Lumpur untuk mereka memasang jalur gemilang serta lampu neon berwarna-warni sepanjang sambutan bulan kemerdekaan ini. Jalur gemilang juga diedarkan ke beberapa buah sekolah, pusat beli belah berjaya Times Square, The Pavilion dan Sogo. Lagi program menyemarakkan bulan kemerdekaan sambil menerapkan amalan gaya hidup sihat. Larian My Buddies Run #Sehati Sejiwa bakal dilangsungkan di Persiaran Flora Cyberjaya 21 Ogos ini dengan sasaran 6,000 peserta. Jelas pengurus projek Firdaus Mustafa, pihaknya telah menerima 5,000 penyertaan dalam pelbagai kategori larian. Gerai-gerai jualan turut disediakan selain persembahan oleh barisan artis undangan. Untuk acara 10 km ni lebih kepada serious runner lah. Yang memang diorang biasanya diorang akan ambil timing apa semua. So kita sediakan untuk kategori 10 km ni kita sediakan timing chip. Khas untuk peserta tu. Jadi ada kategori yang lebih santai iaitu kategori 5 km. Larian seronok, orang panggil fun run. Macam fun run. Dan juga 3 km untuk kanak-kanak. 7 hingga 12 tahun. Firdaus menyatakannya ketika ditemu bual dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Borang penyertaan program My Buddies Run masih boleh didapati di laman sesawang www.mybuddies.my.
Semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW telah menandatangani Ikrar Integriti Korporat CIP dalam usaha memerangi rasuah, salah guna kuasa, ketirisan dan pembocoran maklumat sulit kementerian. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan perkara itu dalam perhimpunan bulanan KKLW sambil mengingatkan kaki tangannya supaya mengutamakan soal integriti bagi memastikan tugas dan tanggungjawab dilaksanakan dengan amanah demi kepentingan rakyat. Berucap menyampaikan amanat tersebut, Datuk Seri Ismail menggesa semua kaki tangan dan agensi di bawah KKLW menggerakkan komitmen dengan melaksanakan prinsip CIP bagi mewujudkan persekitaran kerja yang adil, telus dan bebas rasuah. Ke arah itu, KKLW akan bekerjasama dengan SPRM dalam mengatur program pencegahan rasuah agar lebih konsisten melalui jawatan kuasa khas dan Jabatan Pematuhan Integriti yang ditubuhkan. Kerjasama dilihat selari dengan objektif memerangi rasuah di bawah program transformasi kerajaan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Mengulas perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan pihaknya telah selesai mengkaji semula sasaran kerja tahunan kementeriannya dalam usaha meningkatkan kualiti pencapaian sedia ada. Ini termasuklah sistem perolehan, keuangan, accountability dan kualiti perkhidmatan selaras prosedur operasi standard sedia ada. Terdahulu, Datuk Seri Ismail bersama warga kementerian dan agensinya membaca Ikrar Integriti Korporat KKLW sebelum diserahkan kepada wakil SPRM. Kira-kira 200 juta ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf sistem pengairan di Sungai Manik, Pasir Salak, Perak sehingga akhir rancangan Malaysia ke-11. Dan setakat ini 160 juta ringgit telah dibelanjakan untuk projek tersebut yang melibatkan 2,142 pesawah. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, sejak projek itu dijalankan pada 2006, hasil padi telah meningkat daripada purata 3.5 tan metrik sehektar kepada 7 tan metrik. Projek ini dilaksanakan dalam tempoh yang agak panjang. Daripada RMK 9, RMK 10 dan sekarang diteruskan dalam tempoh RMK 11. Dan berperingkat-peringkat, package by package. Beliau berkata demikian selepas menyertai program turun padang untuk melihat pembangunan skim pengairan Sungai Manik. Skim pengairan Sungai Manik berkeluasan 6,318 hektar melibatkan 2,716 hektar di Labu Kubung dan 3,602 di Sungai Manik. Program inovasi yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Ketua Menteri Sarawak serta Jabatan Penjara Malaysia membolehkan ketiga jabatan ini tersenarai sebagai finalis pada pertandingan Anugerah Inovasi Antarabangsa. Anugerah diadakan sempena persidangan duit tahunan Pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan pengurusan bermula 18 hingga 20 Ogos di Putrajaya. Ketiga jabatan ini dinilai oleh panel dari luar negara yang identiti mereka dirahsiakan. JPN terpilih berdasarkan inovasi di dalam program Outreach di mana mereka bertemu penduduk di kawasan pedalaman bagi memudahkan penduduk mendapatkan kad pengenalan. Kita telah ada beberapa inovasi-inovasi yang membolehkan kita membawa kaunter-kaunter kita yang sedia ada dan kita kompres. Maksudnya kita kecilkan, kita mudahkan, kita ringankan. Umpamanya kita boleh bawa equipment kita seperti kamera, tools-tools yang lain itu dalam satu bentuk beg yang lebih mudah alih, kita boleh bawa. Bagi anugerah kali ini, 90 penyertaan diterima dari seluruh negara anggota Commonwealth yang terlibat. Namun hanya 12 penyertaan ke peringkat akhir yang mana pemenangnya akan diumumkan pada 20 Ogos. Kerajaan Negeri Melaka dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB diminta menyelesaikan segera masalah peniaga kecil di Pasar Besar Melaka Sentral yang dipindahkan sementara sejak 2 minggu lalu. Ekoran berlaku keretakan pada asas bangunan berkenaan.
Gesaan itu dibuat Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Ikhlas Muhammad Rizwan Abdullah setelah mengadakan pertemuan kepada peniaga di pasar berkenaan. Kita akan hantar satu memo kepada bandaraya. Itu saja kita akan buat. Memo. Apa kehendak peniaga? Perlu ditunaikan. Tak semestinya perlu tunai 100%. Sekurang-kurangnya kena ada tolak ansur lah. Kena ada budi bicara. Inilah panggil PBT. Sementara itu, peniaga yang ditemui menyatakan pendirian mereka tentang isu berkenaan. Sekarang ni nak cari 100 pun susah. Jadi masalah pada peniaga lah. Sebab punca daripada macam ni lah. Daripada kena pindah-pindah ni. Separuh sana, separuh sini. Jadi memudaratkan kami, peniaga-peniaga kat sini. Kesemua peniaga di Pasar Besar Melaka Sentral diarahkan berniaga di kawasan parkir pasar berkenaan dalam tempoh 3 bulan sebelum dipindahkan ke kawasan pasar sementara. Ia berikutan berlakunya mendapan tanah sehingga berlaku keretakan pada struktur bangunan berkenaan. Justru kerajaan negeri mengambil keputusan membaiki semula bangunan berkenaan yang dijangka akan siap dalam tempoh 3 tahun. Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Dato' On ikhlas komited untuk melahirkan lebih ramai pemimpin muda dalam kalangan pelajar sekolah di Johor. Lebih 60 program kepimpinan telah dirancang sepanjang tahun ini bagi mencungkil serta melahirkan pemimpin berkaliber. Ketua Eksekutif Ikhlas Johan Arifin Muhammad Ropi menjelaskan penganjuran program kepimpinan itu diharap dapat mencungkil bakat dan keyakinan generasi muda untuk menjadi pemimpin negara masa hadapan. Antara pengisiannya adalah perkhidmatan kepada masyarakat, penjelasan dasar kerajaan negeri dan gagasan Johor berkemajuan. Untuk menjalankan aktiviti kepimpinan bersama anak-anak sekolah yang berumur daripada 15 hingga ke 17 tahun. Objektifnya adalah untuk memastikan mengenal pasti dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pastikan mereka ini mempunyai skill set yang terbaik supaya terus-menerus boleh berkhidmat dengan masyarakat. Beliau ditemui dalam majlis penutup program kepimpinan belia Johor J-Lead 2016 di Pontian. Lebih 40 program kepimpinan telah dianjurkan ikhlas di seluruh Johor melibatkan pelajar sekolah, belia dan badan bukan kerajaan NGO. Kebanyakan program kepimpinan itu dikendalikan sepenuhnya oleh mahasiswa dari institusi pengajian tinggi di bawah Majlis Pemimpin Pelajar Negeri Johor JSLC. Tulang ikan yang kebiasaannya tidak berguna dijadikan serbuk untuk membuat roti pizza. Itulah kejayaan sekumpulan 9 penyelidik Universiti Malaysia Terengganu UMT yang memanfaatkan sisa tulang ikan daripada bahan sampingan pembuatan keropok leko. Jelas penyelidik projek penghasilan roti pizza berkalsium tinggi UMT Dr. Muhammad Sabri Muhammad Ghazali, selain memberi nilai tambah, projek itu bertujuan menghasilkan produk yang kaya dengan kalsium kepada pengguna. Jadi pada fasa yang pertama ni kita pemilihan sisa tulang ikan yang mana yang sesuai. Jadi kat Kuala Terengganu ni kita tahu keropok leko adalah salah satu perniagaan yang memang banyak kan. Jadi apa yang mereka buat untuk sisa-sisa tulang ikan ni, biasanya diorang akan buang je, lupus itu macam tu je kan. Kerjasama strategi itu dijalin UMT dengan Koperasi Bukit Guntung Kuala Terengganu Berhad yang bertindak sebagai ejen promosi dan pemasaran roti pizza. Macam kita buat idea dan kita generate sendiri resepi untuk menghasilkan dough pizza. Dan satu lagi apa yang istimewanya, kita menggunakan bahan-bahan natural, bahan-bahan tambahan yang lain tanpa menggunakan macam preservatif yang lain lah. Contohnya macam dough softener yang untuk melembutkan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menerusi dana inovasi kumpulan CIF menyediakan geran RM410,000 kepada koperasi berkenaan untuk menjalankan kajian projek selama 18 bulan.
Persatuan Veteran Keselamatan Pulau Pinang mengadakan Hari Peringatan Pahlawan Tamat Perang Dunia Kedua setiap 15 Ogos bagi memperingati veteran tentera. Sekumpulan veteran tentera yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua akan berkumpul di hadapan Tugu Peringatan Tentera Veteran yang terlibat dalam perang di Padang Kota Lama. Persatuan ini diwakili bekas tentera veteran yang berkhidmat ketika itu. Perang Dunia Kedua bermula pada tahun 1939 dan pada masa itu Malaya dan Asia juga terlibat dalam peperangan itu yang tamat pada tahun 1942. Setiap tahun bekas veteran tentera ini akan meluangkan masa mengingati pahlawan yang tergugur dalam peperangan dan cuba memberi sokongan moral kepada ahli keluarga yang masih hidup. Persatuan itu mempunyai 50 ahli aktif. Menurut bekas Pegawai Waren 1 Kor Jurutera M. Karupiah, rakyat Malaysia perlu memahami pengorbanan dan perjuangan anggota tentera kelompok ini yang berjaya menjadikan Malaysia sebuah negara aman dan dihormati dunia hari ini. Adalah satu sejarah yang perlu dihormati oleh semua rakyat Malaysia maupun di seluruh dunia lah. Sebab ini adalah perjuangan-perjuangan yang mereka korbankan untuk negara kita di mana-mana dunia juga. Beri satu mana hari ini kita sehat, bergembira dan berjalan dengan lega adalah kerana mereka. Baik, sebelum berpisah kita ikuti dahulu laporan meteorologi bersama Siti Aizah Sarmani. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Tiupan angin masih lagi kencang di kawasan perairan laut China Selatan dengan amaran laut kategori kedua yang dikeluarkan sebelum ini masih lagi berterusan sehingga ke hari Rabu ini 17 Ogos. Kawasan perairan yang terlibat ialah kawasan perairan di sekitar Reef North, Palawan dan juga layang-layang, manakala amaran kategori pertama iaitu di kawasan perairan Kondo dan juga Phuket. Selain itu, amaran kategori pertama juga turut dikeluarkan di kawasan perairan utara Semenanjung, melibatkan kawasan perairan Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan. Sementara itu, cerapan imej satelit pada petang ini menunjukkan kurang kadar litupan awan di rantau Malaysia. Secara amnya, dengan kelompok awan aktif sebenarnya lebih tertumpu di sekitar kawasan Lautan Hindi berbanding di rantau Malaysia. Cerapan imej radar pula menunjukkan pada petang ini keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan, dengan tidak banyak kelompok awan hujan yang diperhatikan. Bagaimanapun, menjelang senja dan awal malam nanti, beberapa tempat di sekitar negeri Kedah dan juga Perak serta Pulau Pinang dijangka akan mula mengalami hujan. Di negeri Sabah, keadaan cuaca pada petang ini juga cerah di kebanyakan bahagian, kecuali hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian pantai barat, terutamanya di sekitar Kota Kinabalu pada ketika ini. Di wilayah Persekutuan Labuan juga keadaan cuaca pada petang ini diperhatikan tidak hujan. Di negeri Sarawak, keadaan cuaca pada petang ini secara amnya cerah di kebanyakan bahagian, kecuali hujan yang berlaku di bahagian barat Sarawak, terutamanya di sekitar bahagian Kuching dan juga di bahagian Samarahan yang dijangka akan berlarutan sehingga ke senja nanti. Seterusnya, saudara, kita tinjau keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Dengan itu, sekian laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.
Laporan cuaca itu tadi mengakhiri paparan berita N5 petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.